الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. Maka Allah berkata kepada keduanya, qala bita minha jami'a, keluarlah kamu, yakni daripada syurga kesemuanya. Ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, ya. Jadi selepas Allah cerita tentang macam mana syaitan memperdaya Nabi Adam supaya memakan buah khuldi di syurga, ya, menyebabkan, ya, Nabi Adam dikira setelah ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira melakukan suatu kesalahan di dalam syurga, ya, menyebabkan Nabi Adam, ya, dikeluarkan daripada syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dan Hawa. Terdapat dua pentafsiran di sini, iaitu qala bita minha jami'ah, itu sama ada ayat ini ditujukan kepada Nabi Adam dan Hawa, atau ayat ini ditujukan kepada Nabi Adam dan syaitan, ya. Kedua-duanya disingkirkan daripada syurga, ya, disingkirkan daripada syurga dan diturunkan ke bumi, ya. Pengajaran yang kita dapat, ya, daripada ayat ini, pengajaran daripada ayat ini nak tunjuk bahawa syurga ini tempat mulia, ya. Syurga ini tempat suci dan dia tidak diisi kecuali oleh makhluk yang mulia dan makhluk yang suci, ya. Apabila Nabi Adam alaihissalam, ya, dikeluarkan daripada syurga, ya, diturunkan ke bumi untuk suatu tempoh masa, dan kemudian dia akan diwafatkan, dia akan dimatikan. Gitulah Allah mencipta manusia ni berasal daripada tanah, ya. Sepatutnya kalau seorang tu dia seorang yang sudah suci, tak melakukan dosa, seorang yang disucikan dari dosa, sepatutnya dia dah tak terima kesukaran kehidupan, dia dah senang lenang di dalam syurga.
Tetapi kerana memang ketetapan Allah, diciptakan manusia pun daripada tanah, daripada bumi. Tanah daripada bumi. Jadi manusia akhirnya kembali balik kepada bumi, kepada tanah. Ya. Dan apabila nanti bumi ini dikiamatkan, ya, bumi ini digulungkan, ya, langit dan bumi digulungkan, dihabiskan, dikiamatkan, akan bangkit suatu dunia yang baru, dunia yang baru yang merupakan hari pengadilan. Begitulah sejarah Al-Quran menceritakan tentang sejarah manusia. Ya. Sejarah manusia beribu-ribu tahun, puluh ribu tahun, ratus ribu tahun, kita tak tahu. Entah sampai 1 juta tahun, kita tak tahu. Tapi Allah cerita asalnya daripada Nabi Adam yang hidup di dalam syurga, tapi diciptakan daripada tanah, daripada dunia. Tunjuk sebelum Allah cipta Nabi Adam, Allah dah tahu Nabi Adam adalah makhluk yang akan dikembalikan ke dunia. Ya. Selayaknya manusia yang layak untuk menghuni dunia. Ya. Sebab dunia ini adalah satu tempat di mana ada kesenangan dan ada kesusahannya. Ya. Ada pokok-pokok, ada buahan dan ada virusnya, ada bakterianya, ada makhluk perosaknya. Benar-benar dunia ini merupakan tempat ujian, di mana kita diutus ke dunia dan diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Dan di dunia, turun dunia ni ada tempat bersih dan ada tempat yang kotor. Ya. Kat dunia ni, kat syurga, penghuninya dapat berbicara dengan Tuhan. Ya, dapat berbicara dengan Tuhan di syurga. Kat dunia, makhluk-makhluk atasnya tak nampak Tuhan, tak boleh berbicara kepada Tuhan, sebab dunia ini adalah tempat ujian. Kalau seorang tu nampak Tuhan, dah tak jadi ujian lah. Tak jadi ujian dah, semua dah beriman. Tapi apabila kita ni tak nampak Tuhan, kita duduk atas dunia ni tak nampak Tuhan, maka itulah ujian. Macam kita nak uji seseorang tu, sahabat kita ni, seorang yang setia kat kita ke tak setia kat kita je. Kita jangan duduk depan dia. Kalau duduk depan dia, duduk puji kita, ya, duduk judge kita. Cuba kita pasang CCTV, duduk jauh, kita tengok perangai dia macam mana. Bila dia bersembang dengan orang lain, apa yang dia kata dekat kita. Itu baru betul menguji kesetiaan kita, menguji perangai kita yang sebenarnya. Ya. Apabila kita tak nampak Allah, baru kita diuji. Kita diuji dengan iman kita kepada Allah. Kita diuji dengan sikap kita kepada Rasul Allah. Kita diuji dengan peringatan Al-Quran. Adakah kita mengambil peringatan ataupun kita mengingkari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kemudian apabila kita dah menjalani kehidupan, kita mati dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita membawa jiwa kita yang sebenarnya. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak berguna lagi harta dan benda dan anak pinak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan
dengan hati yang sejahtera. Jadi bila kita mati, kita kembali kepada Allah, kita membawa amalan kita, kita membawa hati kita, ya. Kita membawa jiwa kita. Sama ada kita membentuknya sebagai jiwa yang engkar, atau kita membentuknya sebagai jiwa yang bertakwa, jiwa yang saleh, jiwa yang sejahtera, atau satu jiwa yang kacau bilau, atau satu jiwa yang di dalam kesesatan kerana tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tak mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini jangan kita tanya kenapa Allah uji kita dengan macam-macam. Tak ada seorang manusia pun yang hidup di atas muka bumi ini, sama ada dia raja, sama ada dia hamba, sama ada dia miskin, sama ada dia kaya, sama ada dia pandai ataupun dia tak pandai, kecuali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah hanya menguji satu benda, uji akidah kita, keimanan kita. Bagaimana kita membentuk jiwa kita? Adakah kita membentuk jiwa yang fujur, atau kita membentuk jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terserahlah kepada kepilihan kita, 100% pilihan kita, ya. Kalau kita memilih huda petunjuk, Allah akan membimbing kita ke jalannya. Kalau kita memilih jalan kesesatan, Allah akan memberikan ke kita teman daripada syaitan yang akan menyesatkan kita, mengotorkan jiwa kita, sehingga rugilah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang kotor, dalam keadaan jiwa yang fujur, dalam keadaan jiwa yang syirik, dalam keadaan jiwa yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi begitulah sejarah manusia, ya, beratus ribu tahun lepas, bagaimana Allah cipta manusia, dan manusia sudah dapat menghuni syurga, tetapi kerana sedikit keingkaran, sedikit kesilapan, sedikit kesalahan, sedikit kekufuran kepada Allah, kita terkeluar daripada syurga. Bukan kerana kecilnya kesalahan, tetapi kerana besarnya siapa yang kita buat salah. Kita seorang makhluk yang kecil, yang kerdil, membuat salah, mengingkari suatu perintah daripada pencipta, ya. Bukan kita tengok besar kecil kesalahan, tetapi kepada siapa yang kita bersalah. Jadi apabila dikeluarkan daripada syurga, qala bita minha jami'a, keluarlah kamu daripada syurga semuanya, ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kamu akan menjadi musuh sebahagian yang lain. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Adam AS, tapi di sini qala bita minha jami'a, keluar kamu semuanya. Ada ditafsirkan sebagai umat manusia diturunkan ke bumi, dan sebahagian umat manusia bercakaran dengan sebahagian yang lain. Kerana itulah, kerana dunia ni dia punya resources terhad, berebut harta benda, berebut makan minum, berebut kekuasaan, berebut kemuliaan di atas muka bumi ni, ya. Dan mereka bermusuh-musuhan, ya. Satu lagi pentafsiran tentang ini adalah juga kepada syaitan yang dikeluarkan di bumi, ya. Syaitan menjadi musuh manusia. Syaitan menjadi musuh manusia yang sentiasa berdendam dengan manusia, kerana
mereka kata manusialah penyebab mereka terkeluar daripada syurga dan mereka diberi tangguh sehingga hari akhirat untuk menyesatkan manusia. Syaitan datang kepada kita sebagai ujian Allah kepada kita, bukan setempat yang dipuja, bukan makhluk yang untuk kita berkawan, tapi makhluk yang sentiasa akan mengkhianati kita, menyesatkan kita. Jadi jangan berbangga kalau berperangai sama macam syaitan, kerana syaitan adalah musuh manusia yang nyata, ya. Dan kita diuji di atas dunia yang sementara untuk kita menghadapi hari perhitungan kelak, sama ada kita ke syurga ataupun neraka. Maka pertimbangkanlah elok-elok keputusan kita. Kita hidup hanya sementara, hidupnya tak lama. Kita nak ke mana? Kita tanya diri kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.